Selamat pagi, salam sejahtera. Ini satu lagi pencerahan yang amat kamu tunggu-tunggu berkaitan dengan kemelut politik Malaysia. Sudah selesai, tetapi cerita politik memang tak akan selesai sampai kiamat. Tapi sebelum aku nak teruskan, aku mohon bantuan kamu semua. Tolong tekan butang subscribe supaya kamu dapat terus ulasan-ulasan aku dan kamu tidak ketinggalan setiap inci daripada ulasan aku. Kerana kebanyakan ulasan aku itu adalah ulasan yang bersaling kait dan kamu perlu ikutinya karena dia seperti satu episode 1, episode 2 dan seterusnya. Jadi kalau kamu ringan hati, ringan tangan, tolong tekan butang subscribe kerana tekan butang subscribe itu percuma. Bukan jugalah aku nak merayu-rayu, nak kembangkan channel ke apakah, tapi tidak. Itu bukan itu tujuannya, cuma aku nak supaya kita semua dapat berhubung kait antara satu dengan yang lain. Okey, kita nak ucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim kerana baru 2 hari jadi Perdana Menteri. Seluruh dunia menelpon beliau. Aku belum pernah nampak Perdana Menteri sebelum ini ditelepon oleh pihak antarabangsa seaktif Anwar Ibrahim. Baru 2 hari. Yang lain Perdana Menteri kita tunggu sebulan, tidak ditelepon-telepon oleh orang. Telepon pun 2-3 orang saja, itu pun sekutu biasa. Anwar Ibrahim, wah, bertubi-tubi ditelepon. Baru-baru ini dia ditelepon oleh kerajaan daripada Timur Tengah. Ada lagi telefon baru-baru ini juga dia telah dihubungi oleh telah diberikan ucapan tahniah daripada kerajaan yang paling besar di dunia sekarang, yaitu kerajaan China. Bayangkan, Anwar baru angkat sumpah pun semua orang sudah mula menghubunginya. Sebenarnya kan, dalam pendapat akulah, Malaysia ini bukan negara yang miskin. Malaysia ini bukan negara yang tidak berpotensi. Oleh kerana kepelbagaian rakyat di Malaysia inilah, negara kita ini adalah negara yang dalam radar di seluruh dunia. Kerana kepelbagaian kita ini, saudara-saudara, aku rasa kamu setuju dengan aku. Aku rasa kamu setuju. Oleh kerana dalam Malaysia ini kita pelbagai. Ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, India, Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Agama juga berbeza-beza. Pelbagai agama. Islam tentunya paling nombor 1 dalam negara kita. Yang seterusnya Hindu, Buddha, Kristian, Sikh, macam-macam lagi agama yang ada dalam negara kita. Sebenarnya kalau ini kita terjemahkan di dalam bentuk keuntungan, ini satu bentuk pelaburan yang luar biasa untuk negara kita. Bayangkan pelabur-pelabur dari luar negara, dia dapat kepelbagaian negara kita ini. Mereka suka barang mereka jual di negara kita, ekspor di negara kita ini pasti pelbagai kerana ramai orang yang membeli. Yang hab halalnya banyak, yang hab biasanya banyak, barangan-barangan semua dibeli. Jadi ini menguntungkan kita. Nah, itulah yang dilihat oleh dunia sekarang ini apabila mereka lihat negara kita sedang dalam kesatupaduan, kestabilan yang ditunggu-tunggu. Okeylah, aku tinggalkan tentang itu. Sekarang aku nak beritahu kamu satu pendedahan, satu hasil daripada penyiasatan aku. Aku dapati ada satu berita yang paling menarik perhatian mata aku, yang membuatkan aku punya hati jantung aku macam hampir terkejut. Apakan tidak, UMNO dijangka sisi ahli mesra bersatu. Bayangkan, nak ulas ini perlu 5 hari. 5 hari baru siap kita ulas. Tadi aku cerita dengan kawan ulas tentang perkara ini. Mereka tak kata, jadikah Zahid dipecat? Aku kata, ada laporan kemarin tak jadi. Sebab semua orang mula menyokong Zahid Hamidi dalam Barisan Nasional. Aku fikir Zahid Hamidi memang pintar lah. Pintar sangat, pintar. Dia memang pintar lah. Dia dapat melihat jangka masa panjang. Dia memang, aku pujilah. Selain daripada Anwar Ibrahim yang aku puji kesabarannya, ketekarannya dan kecekalannya dan ketegasannya, aku juga puji Zahid Hamidi. Bayangkan, dia dihentam bertalu-talu, bertubi-tubi, disuruh letak jawatan lah, dipermalukan lah. Dia tenang aja. Betul, kamu dapat nafikan? Tidak, memang kita tak boleh nafikan kehebatan Zahid Hamidi dari sudut itu. Sabar, tegas, bukan tegas, dia orang muda cakap rock steady. Tapi hari ini yang menarik seperti tadi aku kata, menurut satu laporan media ini, UMNO dijangka sisi ahli mesra bersatu. Apa cerita bosku? Ahli UMNO kini menumpukan perhatian untuk membersihkan parti. Sejurus selesai memecahkan
kebuntuan antara Perikatan Nasional PN dan Pakatan Harapan PH dalam pembentukan kerajaan selepas pilihan raya umum. Perlu bagi kami melakukan pembersihan. Masih ada dalam kalangan kami yang pro bersatu, kata pemimpin tinggi UMNO. Bersatu yang ditubuhkan oleh sebahagian besar bekas ahli UMNO merupakan parti dominan dalam PN diterajui presidennya Muhyiddin Yassin. Awal minggu ini Muhyiddin berkata beliau mendakwa mempunyai akuan berkanun SD dengan 10 ahli Parlimen Barisan Nasional menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Semua 10 orang mereka sudah menarik balik SD, kata pemimpin UMNO itu. Namun sudah terlambat. Mereka sudah tunjuk siapa mereka. Kami tahu mereka tidak setia pada parti, katanya. Nah, ini yang baguslah. Aku rasa inilah yang bagus. Mana yang buatkan parti itu goncang, yang membuat tikam belakang bagus cantas awal-awal lah. Jangan sampai menyusahkanlah, kan? Kenapa tidak ikut keputusan parti? Kenapa tidak ikut pucuk pimpinan parti? Itu yang jadi persoalan. Khairi Jamaluddin walaupun dia suka menentang Zahid Hamidi, tapi kalau tanda tangan SD dia tak pernah tentang Zahid tahu. Dia hanya cakap perbezaan pendapat, tapi dia tetap menghormati keputusan presiden. Itu kehebatan Khairi Jamaluddin. Katanya kesediaan 10 ahli parlimen itu menyokong Muhyiddin dianggap senario terburuk yang boleh berlaku. Memandangkan Bersatu dan rakan sekutunya dalam PN PAS akan mengambil peluang sepenuhnya demi memusnahkan UMNO. UMNO dijangka akan mengadakan pemilihan parti dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum pada 19 November lalu. Sumber itu berkata, pemilihan parti menjadi cara terbaik bagi UMNO melakukan pembersihan terutama terhadap mereka yang tidak meletakkan kepentingan parti sebagai keutamaan, kata beliau. Katanya, pemimpin parti berharap pada pemilihan parti akar umbi UMNO kembali mengingati nasihat bekas Perdana Menteri dan juga bekas Presiden UMNO yaitu Najib Razak yang disampaikan pada Konvensyen Barisan Nasional Sabah mengenai 4 ciri ahli dalam BN. 1. Merujuk kepada katak atau pengkhianat, mereka yang bersembunyi dalam gua atau menghilangkan diri, menyokong Bersatu, dan mereka yang setia pada parti, kata mereka. Ahli Majlis Kerja Tertinggi Puan Zarkasi berkata, mereka yang tidak mematuhi keputusan bersama parti perlu disingkirkan. Mereka inilah yang menjadikan UMNO lemah, kata beliau. Jadi, kita buat penelitian semua pemimpin dan singkir mereka yang menentang parti, kata beliau. Semasa UMNO mesti merapatkan saf selepas pilihan raya umum, kembali Bersatu bersedia berdepan pilihan raya umum seterusnya. Kata beliau, kita juga mesti memberi penjelasan kepada akar umbi mengenai keputusan bersama mengambil bahagian dalam kerajaan perpaduan sejajar dengan hasrat yang di-Pertuan Agong. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan pada kali ini yang memang membuatkan kita sangat terkejut apabila UMNO dijangka sedia sisih atau dengan kata yang lebih kasar mungkin akan disingkirkan, dipecat daripada UMNO. Adakah itu berlaku? Kita tunggu nanti. Bye-bye.